Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live. Tidak lain dan tidak bukan, setiap hari Khamis kita akan mengadakan bacaan kitab, iaitu kitab Munyatul Musalli. Kita membicarakan bab solat, siri yang kelima lah. Minggu ni masuk siri yang kelima, insya-Allah. Sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk kita mempelajari, menggali, mencari pengetahuan berkaitan dengan bab solat lah. Yang mana solat kita sembahyang hari-hari, kita solat hari-hari, tapi belum tentu kita erti semua lah. Jadi untuk kita sembahyang dengan lebih sempurna, solat dengan lebih sempurna, agar kita solat itu dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuan, mari sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mempelajari kitab ni, insya-Allah. Baik, tajuk pagi ni sembahyang mensenangkan diri. Itu tajuk dia, sembahyang mensenangkan diri, menyenangkan diri. Muka surat 14 kitab Munyatul Musalli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, sembahyang mensenangkan diri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur. Nabi kata sembahyang itu nur. Yakni itu dia nak hurai. Nur tu apa dia? Yakni cahaya. Yang kata nur itu cahaya yang mencerahkan hati orang sembahyang. Jadi orang yang sembahyang itu dikatakan nur, cahaya yang boleh mencerahkan hati orang yang sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang ni, hati kita akan jadi cerah.
hati kita akan jadi cerah, jadi lapang, jadi tenang. Disebabkan sembahyang itu sendiri yang dikatakan nur. Dan kalau kita tengok orang yang kuat sembahyang ni, orang yang rajin sembahyang ni, tak kira lah sama ada sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, lebih lagi lah sembahyang sunat semua dia buat. Kalau kita tengok dari segi zohir pun kita nampak ada perbezaan. Nampak rupa dia nampak tenang, nampak cerah, nampak sejuk, nampak bersih orang yang rajin sembahyang ni. Dan qala musannif, dan sabda Nabi pula, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan wajahnya, yakni wajahnya tu, yakni yang kata berhadap Allah atas hambanya dengan wajahnya tu macam mana? Dengan beri berbagai-bagai nikmat, selama berkekalan dalam sembahyangnya seseorang, yakni selama tidak meringan-ringan akan sembahyang. Jadi Allah Ta'ala bagi nikmat selama mana seseorang itu tidak meringan-ringankan sembahyang dia, selama itulah Allah Ta'ala berkekalan. Allah Ta'ala memberi berbagai nikmat selama dalam sembahyang tu lah. Selama dalam sembahyang tu, nikmat khusyuk. Yang ni bagi orang yang tidak meringan-ringankan sembahyang lah. Maksudnya sembahyang dia tu dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan tazallul. Khusyuk tetap mata hati, tetap anggota zuhir. Dia tak meringan-ringankan sembahyang. Sebab tu orang yang sembahyang dengan ikhlas, sembahyang dengan khusyuk, dia akan rasa nikmat. Seperti mana contoh yang telah kita sebut sebelum ni, para sahabat Nabi SAW sangat rasa nikmat dalam sembahyang. Sehingga kan apabila para sahabat terkena senjata di medan peperangan, kalau dia kata kalau nak cabut anggota senjata tersebut daripada tubuh dia, cabutlah ketika mana dia sembahyang. Ketika mana dia sedang sembahyang, cabutlah ketika itu. Kerana ketika itu dia tak rasa apa dah. Kalau cabut senjata di tubuh dia tu, ketika dia sembahyang, dia tak rasa apa dah. Sebab dia rasa sangat nikmat sembahyang itu. Sangat nikmat. Itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka-mereka yang tertentu sahajalah. Bukan semua orang dapat macam ni. Contoh dia para sahabat lah. Sebab para sahabat ni iman mereka pun hebat-hebat, mantap-mantap. Mereka dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhlah berbezalah dengan kita yang jauh dengan Nabi. Tapi walaupun kita tak pernah melihat Nabi, kita tak pernah berada sezaman dengan Nabi, perbanyakkanlah selawat kepada baginda, agar di akhirat nanti Nabi kenal kita. Nabi kenal kita, Nabi memberi syafaat kepada kita. Baik. Jadi orang yang berkekalan dalam sembahyang dia, yang tidak meringan-ringankan sembahyang dia, Allah Ta'ala beri berbagai nikmat selama mana dia berkekalan dalam sembahyangnya. Dan qala musannif, dan tahu kita daripada kata Allah Ta'ala beri nikmat, berbagai-bagai nikmat selama berkekalan dalam sembahyangnya tu, bahwasanya sembahyang sangat besar faedahnya. Sembahyang ni dia sangat besar faedahnya bagi diri kita. Sembahyang ni besar faedahnya bagi diri kita. Lagi senang ia sembahyang akan hati orang kepapaan, dan yang susah daripada ahli tasawuf yang telah membaiki hatinya. Jadi sembahyang ni dikatakan dapat menyenangkan hati orang yang kepapaan. Orang yang tidak berharta, orang yang kepapaan. Walaupun kita ni orang yang papa, orang yang miskin, kita berkekalan sembahyang. Kita tak payah tinggal sembahyang. Kita tak boleh tinggal sembahyang. Bila kita berkekalan dalam sembahyang, hati kita akan jadi senang. Rasa tenang, rasa senang.
Sebabkan kita telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala mengurniakan berbagai nikmat dalam sembahyang itu. Jadi hati kita tu rasa senang walaupun harta tak ada. Walaupun harta tak ada, dan susah daripada ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ni, tasawuf, hati dia tu sentiasa ingat kepada Allah. Dia sentiasa membaiki hati dia, sentiasa membaikkan hati dia. Orang tasawuf ni dia bukannya tak berharta lah. Bukan kita susah dari segi harta. Bukan tasawuf ini dia kena pakai selekeh-selekeh, macam tu tak. Tasawuf ni hati dia tu. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Tasawuf. Bukan kata tasawuf ni miskin papa kedana, pakai baju buruk-buruk. Tak semesti macam tu. Tasawuf ni adalah hati, berkaitan dengan hati kita. Sentiasa ingat Allah. Sentiasa di mana jugalah sentiasa ingat Allah. Tu. Ambil dunia pun sekadar yang perlu sahaja. Kalau ada lebih dunia pun, kalau hilang pun daripada dia pun dia tak rasa sedih. Sebab semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ini dapat mensenangkan hati orang yang kepapaan dan yang susah daripada ahli tasawuf, yang telah membaiki hatinya. Dan apabila qala musannif, dan apabila mereka itu orang yang kepapaan dan orang yang susah daripada ahli tasawuf tadi itu, dan apabila mereka itu masuk sembahyang, bila mereka masuk sembahyang bermula daripada takbiratul ihram, nescaya hilang di hatinya sekalian perkara yang digemar. Hilang sekalian di hati dia tu, hilang semua perkara yang digemar, yang disukai, yang dikasihi daripada dunia. Bahkan hatinya menghadap kepada Allah Ta'ala jua. Bila orang yang kepapaan tadi ni, dan orang yang susah daripada ahli tasawuf tadi ni masuk sembahyang, habis hilang. Hati dia tu tak ada ingat apa dah. Tak ada ingat apa dah berkaitan dengan dunia ni. Hati dia terus berhadap, tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sebab itulah mereka jadi senang, sebab hati dia tu sentiasa ingat Allah. Dia tak ingat dah harta sana sini, bab-bab dunia ni tak ingat dah bila masuk dalam sembahyang. Jauh beza dengan kita lah. Kita dalam sembahyang pun ingat macam-macam. Ingat dunia tu penuh dalam hati. Jadi orang yang kepapaan dan orang yang susah daripada ahli tasawuf ni, bila mereka masuk dalam sembahyang, maka hilang terus. Segala perkara dunia ni hilang terus daripada hati dia, dan hati dia terus bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif, dan kerana inilah yang kata mereka masuk ke dalam sembahyang, hilang di hatinya sekalian perkara yang digemar tu. Kerana inilah Tuhan paksa kita. Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli kita, ahli keluarga kita sembahyang dengan firman Allah. Dengan sebab inilah, sebab kata bila sembahyang tu, maka hati kita tu, hati kita akan hilang sekalian perkara yang digemari, yang disukai, yang dikasihi, melainkan hati kita itu hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana inilah Tuhan paksa kita. Tuhan paksa dengan maksud amar, suruhan, paksa kita supaya kita suruh ahli kita, yakni ahli keluarga kita, anak isteri kita, orang yang di bawah tanggungjawab kita, sembahyang dengan firman Allah. Maksudnya ataupun artinya daripada firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Artinya suruhlah ahli engkau, ahli keluarga engkau, ini anak isteri engkau, anak orang yang di bawah tanggungjawab engkau,
Suruhlah tu dengan sembahyang. Sembahyang, suruhlah mereka dengan sembahyang. Paksa mereka sembahyang. Kerahlah mereka untuk bangun sembahyang. Dan sabarlah atas malasnya. Sabarlah. Ada pemalas tu kena sabar. Tapi kita kena kerah mereka. Kita kena suruh mereka. Kita kena paksa mereka sembahyang. Tu. Jangan biar mereka tak sembahyang. Tu. Tidak kami, yakni Allah kata dalam Quran, tidak kami, yakni Tuhan lah, minta akan dikau rezeki. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Allah Ta'ala tak minta rezeki kat kita. Bahkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi sembahyanglah. Suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang. Anak isteri kamu, orang-orang yang di bawah tanggungjawab kamu sembahyang. Sebab aku tak minta rezeki kepada kamu, Tuhan kata. Tuhan tak minta rezeki kat kita. Bahkan Tuhanlah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi sembahyanglah. Perintah Allah, sembahyang. Wajib. Jangan kita sembahyang seorang. Ajaklah ahli keluarga kita sekali. Sebab kalau kita duduk sembahyang seorang, anak bini kita tak sembahyang, tak dapat masuk syurga juga kita. Gaya nak masuk syurga, lagi sebelah kaki ditarik oleh ahli keluarga kita. Tak boleh masuk juga. Sebab apa? Sebab kita sembahyang seorang-seorang. Ahli keluarga kita biar tak sembahyang. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tu adalah perintah Allah. Menyuruh kita sembahyang. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita agar suruh pula kepada ahli keluarga kita agar sembahyang. Sebab Allah Ta'ala tidak meminta rezeki kepada kita. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan sebenarnya sembahyang inilah sembahyang yang disuruh oleh Allah itulah tempat kesukaan dan kesenangan dan sedap dan sempurna nikmat bagi orang yang kenal Tuhan hingga dirinya suka selama-lama dalam hal sembahyang. Tetapi berlebih kurang sedap dan suka itu mengikut martabat ma'rifah kenal dirinya akan Tuhan. Jadi yang kata sembahyang ni tempat kesukaan dan kesenangan dan sedap dan sempurna nikmat bagi orang yang betul-betul ma'rifatullah, betul-betul arif billah, betul-betul mengenal Allah. Bukan macam kita ni Allah pun tak kenal. Sebab tu sembahyang tu tak sedap. Sebab tu sembahyang tu tak berasa nikmat. Sebab tu sembahyang tu tak berasa lazat. Sebab kita ni tak kenal Allah. Kebanyakan orang akhir zaman ni sembahyang dalam keadaan tak kenal Allah, tak ma'rifatullah. Jadi yang kita cerita tadi berkaitan orang yang bila masuk dalam sembahyang, hati dia sangat senang, hati dia sangat seronok, hati dia sangat suka, berasa nikmat, berasa lazat sembahyang tu. Itu adalah martabat mereka yang martabatnya adalah ma'rifatullah, murabbatu ma'rifatullah, murabbatu ma'rifah, orang yang betul-betul mengenal Allah. Dia kenal Allah Ta'ala, betul-betul ma'rifatullah, arif billah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Berbeza lah orang yang tak kenal Allah ni. Dia sembahyang pun rasa berat, berasa terpaksa, buat dia tak ikhlas sebab dia tak kenal Allah. Jadi kesukaan dalam sembahyang, kesenangan, sedap, sempurna nikmat tu bagi orang yang kenal Tuhan hingga dirinya suka selama-lama dalam sembahyang, hal sembahyang. Dia rasa suka sembahyang. Pas sembahyang duk tunggu sembahyang lain pula. Pas sembahyang pula duk tunggu sembahyang. Suka sungguh sembahyang. Sebab apa? Sebab diri dia tu ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah. Tetapi berlebih kurang sedap. Berlebih kurang maknanya kurang sedap lah. Dan suka itu mengikut murabbah ma'rifah. Mengikut martabat pengenalan kita kepada Tuhan. Kenal dirinya akan Tuhan. Dia orang yang tak berapa nak kenal Tuhan ni, dia rasa kurang sedap.
sembahyang, dia rasa kurang suka. Sebab dia tak mengenal Allah. Berbeza orang yang benar-benar mengenal Allah, yang dipanggil arif billah. Mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang istihadlah yang tidak ada di Tuhan. Sifat yang harus. Dan sebagainya. Maka orang ini bila sembahyang, dia rasa sedap. Dia rasa seronok. Dia rasa nikmat. Dia rasa lazat. Orang yang tak berapa kenal Tuhan ni, bila dia sembahyang, dia rasa kurang sedap. Dia berasa kurang suka. Dia berasa tak lazat. Dia berasa macam terpaksa dan sebagainya. Alhamdulillah. Tu. Jadi, tak dapat tidak, kita mestilah belajar bab akidah. Bab akidah, bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah kewajipan ke atas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu taala. Okey, tajuk yang kedua, dibandingkan sembahyang dengan sungai. Dibandingkan sembahyang dengan sungai. Ni perbandingan perbandingan sembahyang dengan sungai. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dibandingkan sembahyang yang 5 dengan sungai besar yang deras. Dibandingkan sembahyang yang 5 waktu itu dengan sungai yang besar yang deras air dia di hadapan pintu seseorang kamu. Maknanya bila kita buka pintu rumah tu ada sungai besar dan sungai tu pula air dia deras. Tu bandingan dia. Dan kamu mandi dalam sungai itu 5 kali sehari. Dia mandi dalam sungai tu 5 kali sehari. Pagi, tengah hari, pukul 3 petang, kan maghrib. 5 kali. Dalam sehari tu dia mandi 5 kali. Sungai depan rumah dah, buka pintu nampak sungai. Sungai tu besar, air deras. Dia mandi di sungai tu 5 kali sehari. Kemudian qala musannif, maka apa lagi ada tinggal dakinya. Tu. Maka apa lagi ada tinggal dakinya, yakni tentu badannya suci bersih. Mandi sehari 5 kali, tentulah badan tu bersih, tak ada daki dah lah. Sehari 5 kali. Bukan mandi sehari sekali, 5 kali. Mandi 5 kali sehari, tentulah di badan itu tidak ada daki. Bersih habis. Begitulah qala musannif, begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Tiap-tiap hari 5 kali sembahyang. 5 kali tetap sembahyang ini. Tiap-tiap hari sembahyang 5 waktu lah. Bukannya sehari tu buat 2 waktu lah. Buat 1 waktu, dia kena 5 waktu. Barulah dikatakan sembahyang tu sempurna. Tiap-tiap hari 5 kali tetap sembahyang ini menghilangkan akan dosanya dengan diampun oleh Tuhan. Jadi kita sembahyang 5 waktu ni antara asbab Allah Ta'ala nak menghilangkan dosa kita. Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita dengan kita sembahyang 5 waktu ini dengan ikhlas. Bukan dengan sebab terpaksa dan sebagainya. Tu. Dia seolah-olah macam tadilah, macam sungai tadi. Kita mandi sehari 5 kali. Maka bersihlah daripada daki. Daki dan kotoran. Begitu juga kita sembahyang 5 kali sehari. Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Akan ampun dosa kita. Yang mana kita ini tak terlepas daripada dosa dan silap. Dosa di sini melainkan yang ini tak ampun lah. Melainkan yang ini tak ampun, dosa besar. Dosa besar. Yang kata Allah Ta'ala ampun dosa kita jika kita sembahyang sehari 5 waktu itu adalah dosa kecil. Dosa kecil. Melainkan yang ini tak diampun, dosa besar. Dosa yang besar
maka dihajat kepada taubat. Jadi dosa besar ni dia tidak akan terhapus dengan kita sembahyang. Dia tidak terhapus dengan kita mengambil wuduk semata-mata. Dosa besar ini kita kena hilangkan dia dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidaklah, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qala musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya, maksudnya apabila sembahyang oleh seseorang, kamu nescaya dihantar akan dosanya di atas kepalanya. Bila sembahyang seseorang kamu itu, maka dosa itu dihantarkan di atas kepalanya. Dan tiap-tiap kali sujud ia orang yang sembahyang itu, gugurlah dosanya hingga suci sekalian dosa kecil di dirinya. Maknanya orang yang sembahyang itu, dosa dia itu dihantar di atas kepala. Apabila dia sujud, maka gugur sekalian dosa yang ada di kepala itu, yang dihantarkan di kepala tadilah, iaitu dosa kecil yang ada pada dirinya tu. Itulah antara kelebihan sembahyang. Antara kelebihan sembahyang yang kita banyak lagi yang tak tahu lah. Jadi kita kenalah sembahyang sambil-sambil belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, qala musannifu rahimahullahu taala. Okey, tajuk yang ketiga, syarat sembahyang. Syarat sembahyang. Ni masuk syarat sembahyang lah. Yang mana di luar sana ramai lagi yang tak erti syarat sembahyang ni. Maka kita bimbang solat kita tidak sah jika kita tak sembahyang lah. Jika kita tak sembahyang. Okey, kita masuk sikit lah. Bab sembahyang, masuk sikit dah. Orang, qala musannif, orang yang hendak sempurna sembahyangnya, hendaklah, ini mestilah jaga syarat yang 9 ini. Orang yang nak sembahyang dia itu sempurna, kena jagalah 9 syarat ini. Pertama, yakni bermula syarat yang pertama, yakin. Yakin atau berat. Yakin ni maknanya satu patih. Satu patih. Pertama daripada 9 syarat itu, yakin atau berat sangka masuk waktunya waktu sembahyang, dan tidak sah sembahyang serta tidak yakin atau berat sangka masuknya. Kalau berbetulan dengan waktunya sekalipun, dia nak sembahyang ni dia kena yakin masuk waktu. Kalau dia tak yakin, maka tidak sah sembahyangnya. Walaupun dia tak yakin tu dalam keadaan masuk waktu tu telah masuk, tapi dia tak yakin juga. Kata masuk waktu, maka sembahyangnya tidak sah juga. Dia nak sah sembahyang ni, dia kena yakin kata waktu itu telah masuk. Dengan kita melihat jam, dengan kita mendengar muazzin, orang azan, ataupun kalau kita tengok orang dulu-dulu, dia menggunakan kaedah lama-lama dulu lah. Kalau Zuhur tu, dia pacak kayu di tengah matahari ya. Dan jikalau kayu tu nampak bayang sikit, nampak bayang sikit, masuklah waktu Zuhur. Kalau tengah kembang tu, bayang kayu tak nampak tu, maknanya tak masuk lagi. Dan kalau nampak sikit tu, masuklah waktu Zuhur. Kena yakin. Sebab orang dulu-dulu jam tak ada kan. Zaman-zaman dululah. Zaman Tok Wan kita dulu-dulu. Tu. Jadi nak sembahyang ni kena yakin masuk waktu. Kena berat hati tu kata waktu sudah masuk. Dengan kita berpandukan kepada tanda-tanda yang telah saya sebutkan tadilah. Baik. Kalau dia tak yakin, maka sembahyang dia tidak sah. Walaupun berbetulan dengan waktunya sekalipun. Tu. Kalau kita duduk dalam waktu sembahyang dah, tapi kita tak yakin kita masuk waktu, maka tak sah juga. Baik. Kedua, qala musannif, kedua, yakni syarat yang kedua,
daripada 9 syarat tadi ni, berhadap kiblat Kaabah kalau dengan ijtihad sekalipun. Jadi sembahyang ni kena menghadap kepada Kaabah. Kita nak tengok Kaabah tak boleh jauh. Jadi kita menghadap kiblat lah. Kiblat. Kalau dengan ijtihad sekalipun. Ijtihad ni kita kena ni lah. Kita kena yakin kata di sini adalah kiblat. Kita kena yakin lah. Kita kena buat ijtihad. Ijtihad ni maknanya menetapkan hukum di mana hal tersebut tidak dibahasnya dalam Quran. Kita kena tetap kata hukum di sini kiblat. Kena yakin lah, kena yakin. Barulah dikatakan menghadap kiblat. Jadi kita kena menghadap kiblat. Sembahyang kalau tak hadap kiblat maka tidak sah sembahyangnya. Baik, jadi sekadar itu dululah untuk syarat sembahyang. InsyaAllah untuk minggu depan hari Khamis kita ulang balik lah. InsyaAllah boleh banyak lagi, semua ada 9 lah. Semua ada 9 syarat sembahyang. Kita masuk 2 dah, nanti kita ulang balik insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang mudah-mudahan para penonton sekalian dapat faham lah apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Baik, sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.